Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, King Pagi untuk hari ini. Okey, untuk King Pagi hari ini untuk hari yang ketiga. Saya nak cerita hari ini, kita nak fokuskan tentang matematik SPM. Untuk pagi ni kita akan cerita, kita akan kongsi tentang matematik SPM. Jadi kalau anda ada anak yang masih lagi yang lemah dalam matematik, mungkin ada yang tak ada basic dalam matematik, kena tonton live ni sampai habis. Sebab ianya sangat berbaloi, so saya akan share dengan anda 3P, 3 formula bagaimana cara untuk kita bantu anak menguasai matematik SPM. Okey. Ini penting gila, sangat penting gila. Kalau kita nak anak kita bantu, kita nak bantu anak kita skor dalam matematik SPM. Saya akan share pada hari ini. Jadi sebelum tu boleh tak tolong komen dulu, anak anda ni, mereka ni berada di sekolah, sekolah biasa mungkin, mungkin ada yang belajar di Tafiz. Tolong komen, anak tingkatan 5 ke tingkatan 4? Berapa markah dia? Apa situasi dia? Result dia okey atau tak? Tolong komen dekat bahagian komen tu. Saya nak baca dekat komen dulu. Okey, sebab sekarang ni ada juga beberapa parent yang kontak saya dari kalangan ibu bapa yang anak dia belajar di Tafiz. Ada Tafiz, ada yang Tafiz separuh akademik, ada yang Tafiz yang tak ada akademik langsung. Jadi bila tak ada akademik langsung, mereka tidak ada asas. Jadi bila mereka tak ada asas, tak ada basic langsung, dia baru nak belajar untuk ambil SPM, adakah mereka ni ada potensi untuk skor? Jawapan saya ada. Tapi macam mana nak tahu? Hari ini saya akan kongsikan kepada anda apakah rahsia dia, macam mana kami di MathsKS kami buat, bantu pelajar daripada E boleh meningkat pergi A. Ada yang pergi E, pergi kepada kredit C. So macam mana kita nak tahu dengan cepat anak kita ni ada potensi tak untuk pergi? Saya akan kongsikan sekejap lagi. Jadi tolong share dulu. Sementara tu tolong komen. Saya nak tahu dulu ni kalau saya baca ni siapa nama ni ya. Tingkatan 5, result D dan juga E. Anak tingkatan 5 result dapat D dengan E. So yang lain, orang lain, tolong komen dulu siapa yang tengah live bersama dengan saya ni. Sementara kita tunggu yang lain, tolong komen dekat bahagian bawah ni. Berapa result? Anak sekolah harian ke, sekolah asrama penuh ke, ataupun belajar di Tafiz ke, nak ambil SPM tahun 2020 ni kan. Cuma dia dianjakkan kepada tahun depan, tapi masih lagi dalam kita sebut SPM 2020 lah. Okay. Full Tafiz. Ni Puan Rosma kata, Puan Rosnahma kata full Tafiz, anak kelas akademik sampingan saja, pencapaian 30%. Okey. Okay, sebab memang ramai ibu bapa yang daripada kalangan Tafiz kontak saya macam mana nak buat. Okay. Saya akan bagi hari ini, saya akan kongsikan satu benda yang sangat penting dalam bentuk big picture supaya perempuan semua dapat buat keputusan dengan cepat. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak kelas online banyak. Cuma persoalan dia bagaimana cara kita nak pilih pusat tuition yang betul. Macam mana cara kita nak bagi pilih pusat tuition yang betul yang boleh bantu anak kita. Hari ini saya akan share. Saya akan kongsi, saya akan ceritakan, saya akan dedahkan rahsia dia. Sebab saya memang buka pusat tuition, jadi saya tahu benda tu. Okay. Yang kedua, macam mana ibu bapa nak bantu, macam mana cara ibu bapa nak bantu anak. Dan yang ketiga, saya nak kongsikan, saya nak jawab persoalan bagaimana nak lihat potensi anak. Sama ada anak tu boleh tak dia kredit ataupun dia boleh pergi jauh lagi, boleh dapat A. Kita boleh tahu dengan cepat. Okay, macam tak ramai je. Yang live ni ramai, tapi yang live tu ramai lah, dalam 20 lebih kan. Sekarang ni tengah meningkat. Okay, tapi yang komen ni tak ramai. Tolong komen dulu. Dah komen nanti baru saya share. Okay. Mungkin tolong klik butang share, setiap seorang tolong klik butang share satu supaya yang lain juga dapat manfaat, ibu bapa yang ada anak tingkatan 5 yang nak ambil SPM. Ini penting untuk dapatkan big picture. SPM kalau dijangka, kalau ikut apa yang menteri kata, dia kata minggu ketiga kan, suku pertama pada tahun 2021. Mungkin juga bulan Mac tahun 2021. Jadi kita ada lebih kurang dalam 5-6 bulan. Jadi banyak masa lagi. 5-6 bulan tu kita ada banyak masa dan kita boleh bantu anak. Ada strategi dia, jangan risau. Ada strategi dia. Ada strategi yang kita boleh bantu anak dengan cepat walaupun tak ada asas, basic tak ada. Cuma kita kena tahulah anak kita ni level mana dulu. Itu yang saya nak kongsi sekejap lagi.
Apa isu anak-anak perempuan? Berapa markah dia ketika ni? Kalau boleh kongsi, tolong kongsi dulu. Berapa markah mereka? Berapa markah anak perempuan sekarang? Ini siapa ni Kalau saya baca dekat sini, anak nak ambil SPM Puan Zarina, SPM 2022. Maknanya dia sekarang tingkatan 4. Okey, kita kena ada satu clarity Kita kena tahu, ibu bapa kena tahu yang anak tingkatan 4 dengan tingkatan 5, diorang ni silibus mereka tak sama. Tingkatan 5 sekarang ni adalah batch terakhir yang mana mereka menggunakan silibus KBSM, silibus lama. Okey, silibus lama. Manakala pelajar tingkatan 4 2020 mereka menggunakan silibus baru KSM. Yang mana maksud dia adalah pelajar yang tingkatan 5 sekarang ni dia tidak boleh masuk kelas tingkatan 4 yang 2020 ni untuk buat ulang kaji, tak boleh. Dia tak boleh sebab silibus dia tak sama. Sebab pelajar tingkatan 5 sekarang dia akan belajar dia akan guna silibus tingkatan 4 yang lama juga. Sebab SPM bukan keluar bab tingkatan 5 saja, SPM keluar bab ada bab tingkatan 1 sampai bab tingkatan 5. Jadi ini yang kita kena tahu, kita kena ada clarity dekat sini. Okey. Saya nak share terus, Boleh kita mula? Siapa dah ready? Siapa dah ready? Komen ready. Siapa dah ready? Tolong komen ready. Saya nak kongsi kepada anda bagaimana cara untuk kita bantu anak skor dalam matematik SPM menggunakan 3P. Ini penting gila untuk dapatkan big picture. Saya sebut big picture. Okey, boleh tengok dekat sini. Saya dah share kat sini. Anak ni siapa ni Sekejap saya baca ni sekejap. Dekat komen Puan Haizah Hussein kata anak saya form 3 this year. Format SPM memang berbezakan dengan SPM this year. Ya, memang berbeza. Kalau anak baru form 3 memang berbeza, tak sama. Tak sama. Okey Okey, saya nak kongsi kalau perempuan tengok dekat skrin tu saya ada share tentang sukatan matematik SPM. Matematik SPM yang mana dalam matematik SPM dia akan keluar, dia bukan keluar tingkatan 5 saja, dia akan keluar 3 kategori. Yang pertama ialah tingkatan 1 hingga 3, yang kedua tingkatan 4, yang ketiga ialah tingkatan 5. Maknanya setiap tu akan keluar lebih kurang yang persen tu saya tak lebih kurang. Okey, tingkatan 1 hingga 3 dia akan keluar lebih kurang 30% daripada bab tingkatan 1 hingga 3. Yang kedua ialah tingkatan 4 tu 35% dan tingkatan 5 35%. Ini maksud dia apa? Kalau problem paling besar bila anak kita lemah masa tingkatan 1-3. Tingkatan 1-3, yang pertama dia akan hilang 30% dah sebab ini soalan ni akan keluar secara langsung. Itu pertama, part pertama. Kena faham benda ni, penting gila. Dia akan keluar 30% ini secara langsung. Yang kedua, bab-bab tingkatan 1-3 ni contohnya macam algebra expression, linear equation ini adalah subtopik asas algebra yang diperlukan untuk anak faham untuk dia kuasai bab-bab masa tingkatan 4 dan tingkatan 5 nanti. Contohnya kalau tingkatan 5, kalau tengok bab 5 ada tulis variation. Asas bagi menguasai variation tu ialah datang daripada bab tingkatan 1-3 iaitu rumus algebra dengan linear equation. Kalau rumus algebra linear equation masa tingkatan 1-3 dia tak tahu, bab ni boleh kita katakan hancur. Dia takkan tahu punya, confirm dia takkan tahu untuk kuasai variation. Sebab asas variation datang daripada bab tingkatan 1-3 iaitu bab tajuk rumus algebra dengan linear equation tadi. Jadi bab tingkatan 1-3 ni gila-gila penting. Isu yang berlaku ialah bila anak kita yang pertama dia lemah. Masa tingkatan 4 dulu pun dia memang, masa tingkatan 1-3 dulu pun memang dia tak kuasai. Kemudian masuk tingkatan 4 dia main-main, habis bab tingkatan 4, tiba-tiba tingkatan 5 dia nak fokus. Dia baru nak start fokus. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah saya dapati ada juga di kalangan ibu bapa yang hantar anak pergi tahfiz, yang pergi tahfiz. So dia belajar full tahfiz. Lepas tu dia baru nak ambil SPM balik. Maksudnya mungkin dia tahfiz masa sekolah rendah sampai dia tingkatan 4, kemudian masuk tingkatan 5. Tingkatan 5 baru dia nak ambil akademik sebab nak ambil SPM. Maka dia tidak ada asas langsung.
asas dia zero. Adakah budak ni ada potensi sekurang-kurangnya untuk lulus ataupun kredit? Ya, ada cara. Nanti saya akan share. Nanti dulu. Kita bagi faham keseluruhan dulu. Sebab ada juga beberapa pelajar saya sebelum ni, mak ayah dia hantar pergi Mesir. Hantar pergi tahfiz pergi Mesir. Masa darjah 6, masa habis UPSA hantar pergi Mesir. Dia belajar tahfiz dekat sana. Dah habis tahfiz, masa tu ngangam habis masa hujung tingkatan 4, umur dia 16, hujung umur 16. Jadi bila dia balik Malaysia, umur 17 dia nak ambil SPM. So bila dia nak ambil SPM, dia tidak ada asas langsung, zero asas, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anak perempuan ada dua situasi ni. Yang pertama, dia tidak ada asas langsung. Contoh kalau macam tahfiz, saya ambil contoh je tahfiz ni. Yang kedua ialah kalau dia kalau dia bukan tahfiz pun, dia pelajar kelas harian biasa, tapi dia lemah. Masa tingkatan 1 dia lemah, tingkatan 4 pun dia lemah. Okey, sekarang dia nak ambil SPM. So macam mana cara kita ibu bapa nak bantu? Ini kesilapan ramai ibu bapa buat. Ini kena dengar baik-baik. Ramai ibu bapa buat sebab semua ibu bapa dia akan risau. Dia akan risau dengan anak. Kalau anak nak ambil SPM kan, jadi dia akan lebihkan anak ambil SPM berbanding dengan anak yang lain sebab SPM ni peperiksaan besar. Jadi, tapi ramai akan buat kesilapan apabila anak lemah ni, dia anggap lemah ni dia pukul rata semua lemah. Jadi dia hantar anak pergi ke pusat tuition. Sama ada tuition online ke pusat tuition offline. Kena faham benda ni. Tak semua pusat tuition mereka ada kepakaran part ni. Kebanyakan pusat tuition, kalau perempuan hantar anak pergi yang kelas tingkatan 5, pusat tuition yang kelas tingkatan 5, cikgu yang di pusat tuition tingkatan 5, dia akan ajar ikut silibus tingkatan 5 dahulu. Maknanya kalau bab 1 tu, contoh kalau tengok itu tulis number base. So dia akan ajar number base dulu. Lepas tu graph function, transformation, matrix. Bila dah habis sampai bab 10 plan and elevation, barulah dia akan buat ulangan, baru dia akan buat revision. So sekarang, katakanlah sekarang bulan Jun, contoh. Okay, so katalah nak sampai bulan bab 10 tu, mungkin sampai bulan 11 nanti. Jadi bulan 12 baru dia akan buat start, dia akan buat permulaan untuk revise. Yang tingkatan 1, 3, tingkatan 4 tu. Tapi kalau anak kita ni, yang pertama ialah anak yang tahfiz, yang tak ada langsung, asas tak ada langsung, ataupun anak yang lemah, mereka ni tuan-tuan dan perempuan, kalau masuk kelas tingkatan 5 yang ajar tingkatan 5 macam ni, mereka ni saya boleh katakan confirm dia masuk dalam keadaan zero, tak tahu apa. Dan dia tak akan dapat hasil langsung. Dan tuan-puan sebenarnya bawa keluar duit, buang duit. buang duit. Okay, kita kena faham benda tu. Sebab asas bagi bab tingkatan 5 ni datang daripada asas bab tingkatan 4 dengan tingkatan 1, 3. Jadi macam mana nak buat cikgu? Ramai juga yang tanya saya, bila saya cakap macam tu, ada juga yang tanya cikgu, habis tu macam mana nak buat cikgu? Adakah saya kena hantar anak saya masuk kelas tuition tingkatan 4 dulu? Macam mana cikgu? Kalau saya hantar anak saya masuk kelas tuition tingkatan 4 dulu, boleh tak cikgu? Persoalan dia ialah, dulu boleh, sekarang tak boleh. Sebab dia, silibus tingkatan 4, yang anak yang ambil SPM 2020 ni, dia pakai silibus lama macam sekarang ni yang saya tunjuk ni. Tingkatan 4, bab 1 standard form, bab 2 quadratic equation, bab 3 set, bab 4 mathematics reasoning, sampailah line and plane in 3 dimension. Okey, yang ini bab yang tingkatan 4 yang dulu. Yang budak pelajar tuition tingkatan 4 sekarang ini, yang 2020, dia orang guna silibus baru. Jadi kalau anak kita masuk pun no point juga. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh juga sebab silibus tak sama. Tu yang pertama. Yang kedua ialah subtopik untuk tingkatan 4 datang daripada subtopik tingkatan 1 dan 3. Asas dia daripada tingkatan 1, tingkatan 3. Sama juga. Habis tu cikgu, adakah anak saya ni saya kena masukkan dia masuk kelas tingkatan 1, 3 dulu ke cikgu? Ada pula yang tanya macam tu. Nak hantar tuition ni. Cikgu, macam mana cikgu? Kalau saya hantar anak saya masuk kelas tingkatan 1, 3 dulu boleh tak? Dia tanya. Okey, jawapan dia boleh. Tetapi kita kena faham SPM ni dah dekat. Ada beberapa bulan lagi. Tingkatan 1, 2, 3, silibus tingkatan 1, 2, 3. Takkan nak masuk yang anak masuk silibus tingkatan 1, nak belajar balik daripada awal. Cikgu yang mengajar tingkatan 1, dia mengajar dalam ikut level budak tingkatan 1, dia akan ajar slow. Kita pula nak cepat. Takkan kita nak tunggu. Betul tak?
Jadi apa option yang ibu bapa yang nak bantu anak ambil Mat SPM untuk skor matematik SPM ni ada. Anak dah lemah. Itu satu. Yang kedua, ada anak yang tak tahu basic langsung. Nak hantar ke pusat tuition mana? Kalau tanya pusat tuition memang dia akan kata boleh. Dia akan tanya boleh. Semua kata boleh. Tapi perempuan kena faham benda ni. Okay, kena dapat clarity dulu sebab mereka akan hantar tingkatan 5. Dia kalau masuk kelas tuition tingkatan 5, dia akan ajar bab tingkatan 5 dahulu, lepas tu dia akan revise. Tapi benda tu dah lambat. Dia akan jadi terlambat. Sebab nak revise bulan 11 nanti, sedangkan exam tinggal berapa bulan lepas tu, mana nak sempat? Lebih baik revise sekarang. Kalau nak revise, revise lah sekarang. Ada juga yang tanya, kalau macam tu cikgu saya ambil home tuition. Saya ambil home tuition personal. Boleh tak cikgu? Saya ambil personal. Okay, jawapan dia boleh. Nak ambil personal ni boleh. Okay, tetapi dari segi kos tinggi. Okay, dari segi kos tinggi. Tu, kos dia tinggi sebab dia kira per jam. Yang kedua, belum tentu lagi anak kita boleh improve kalau kita ambil personal pun. Sebab dia melibatkan program. Okay. Jadi macam mana cara kita nak buat ni? Itu persoalan dia. Okay. Kalau saya tengok ni ada siapa ni komen sikit Puan Nuzul kata pada saya buatlah TTV buat soalan yang banyak dan kena ada seorang untuk guide. Okay. Matematik memang kena buat banyak soalan tapi untuk pelajar yang lemah, kalau saya nak fokus pada dua kelompok dulu. Satu pelajar lemah, satu pelajar yang tidak ada basic langsung. Pelajar yang tidak ada basic langsung mungkin dia dah tinggal matematik ni dah lama, contoh budak nak ambil tahfiz, okey. Lepas tu dia baru nak ambil, dia baru nak belajar balik, dia baru nak ambil SPM balik. So, dia tengok soalan yang pertama dia dah tak boleh buat, macam mana dia nak buat latihan banyak-banyak. Itulah isu yang besar yang berlaku. Secara teori memang kita boleh sebut, kalau nak pandai matematik memang kena buat latihan banyak-banyak. Masalah dia, soalan pertama dia buat, dia dah tak boleh buat dah. Dia akan blur terus. Jadi kita perlukan guide. Okey, kita perlukan guide. Jadi kita perlukan guide yang macam mana? Siapa nak guide dia? Siapa nak guide orang ni? Ini yang kita kena buat, kita kena faham dan kita kena ada clarity. Okey. Saya nak baca komen dulu sekejap Puan Yusnita kata anak basic math agak lemah. Okey. Inilah yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang dapat markah 50 ke bawah tu, itu sebenarnya memang basic asas dia lemah. Ini memang lemah, basic dia lemah. Maknanya asas dia masa tingkatan 1, 3 dan tingkatan 4 dia lemah. Jadi dia perlukan sebenarnya untuk dua kategori ni, satu anak yang lemah, satu yang anak tak ada basic langsung. Dengar baik-baik. Okey? Dengar baik-baik. Macam mana nak buat? Kena buat 3P. Saya panggil P. Kalau di Mathscad kita ada program dia 3P. Saya dedahkan pada perempuan. Okey. Tuan-tuan boleh buat sendiri program ni sendiri dengan rumah, cari orang untuk create program ni ataupun kalau tak nak join Mathscad lah. Okey. So kalau yang join Mathscad senang, follow je apa yang program yang kami buat. Tapi kalau macam tak boleh, tak apa. Dengar baik-baik. Saya nak kongsikan macam mana kami buat dan boleh jaya bantu. Saya ada berjaya bantu ramai pelajar yang duduk tahfiz yang tak belajar langsung bertahun-tahun tingkatan 1 tak belajar, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 tiba-tiba nak ambil SPM. Tiba-tiba nak ambil SPM. Mak kata, cikgu tolonglah, lulus pun cukup. Tak tolonglah cikgu, bantu anak untuk dapat lulus. Tapi anak dapat kredit. Anak bagi surprise sikit dapat kredit. Budak tahfiz ni senang sikit sebenarnya sebab dia orang punya knowledge, dia orang punya, mungkin dia orang dah biasa menghafal, jadi otak mereka ni cepat pick up sebenarnya. Saya suka kalau budak-budak tahfiz ni. Tadi nak cerita apa tadi? Macam mana cara 3P. P yang pertama adalah kita mesti bantu anak membuat pemulihan. Kalau boleh tulis, tolong komen dekat bahagian pertama supaya orang yang baru masuk boleh baca apa benda yang kita bincangkan dengan cepat. Okey, dia dapat gambaran cepat. P yang pertama ialah mesti bantu anak buat pemulihan. Ni saya nak fokus pada dua kategori anak. Satu anak yang tak ada basic langsung, satu lagi anak yang sangat lemah. Okey, kalau anak pandai kita buat cara lain. Anak sederhana dan ke atas cara lain. Kalau anak yang memang kategori sederhana, markah dia dalam 70, 10 minit tingkatan 4 dia final exam dia dapat 70, 80 ke atas, 70 dan ke atas. Dia terus masuk kelas tingkatan 5, kelas tuition tingkatan 5 SPM, tak ada masalah. Masuk je lah.
Sebab itu yang terbaik supaya dia cepat. Tapi pelajar yang tak ada asas langsung ataupun yang lemah matematik, kalau masuk terus kelas tingkatan 5, dia punya moral dia akan down. Kenapa orang lain cepat faham ni? Bila cikgu tanya faham tak? Orang lain komen, faham. Dia nak komen faham ke tak faham ni? Lain kali dia buat diam. Kalau dia komen tak faham, nampak sangat dia tu bodoh. Dia rasa macam tu. Dia rasa macam aku ni bodoh je. Kalau komen, budak-budak saya selalu fikir macam tu. Saya faham part tu. Sebab tu bila saya mengajar, saya akan cakap, tanya je lah soalan. Saya paling suka kalau kamu tanya soalan yang paling bodoh. Sebab kita nak dia orang rasa ni. Kita tak nak mereka rasa macam nampak dia orang tu bodoh. Kita nak macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham part ni. Dua kategori ni. Jadi macam mana cara kita nak bantu? Pertama mesti buat pemulihan. Okey? Nanti saya sebut macam mana nak buat pemulihan tu. Tuan-tuan create program sendiri. Yang kedua adalah kita kena buat pecutan. Buat pecutan. Yelah nak ambil SPM takkan nak belajar lambat-lambat. Nak belajar buat macam biasa-biasa, macam belajar masuk dalam kelas biasa-biasa. Satu bab ambil masa 2 minggu untuk selesaikan. Mana boleh, anak nak ambil SPM kan? Dia tu kan tingkatan 5 dia nak ambil SPM, mana boleh. Kita tak ada masa. Jadi kita kena buat pecutan. Mesti kena ada program pecut. Okey, dan yang ketiga, program dia mesti ada pengukuhan. Kita kukuhkan balik. Bila kita pecut, dia akan ada benda yang tertinggal. Jadi pengukuhan tu untuk kita touch up balik. Kita susun balik. Okey, semua kali ada 3 benda, 3 program. Ini yang kami buat. Dan ini yang akan bagi kesan yang sangat luar biasa pada anak tuan-tuan dan puan-puan. Kesan luar biasa ni dia berbeza lah mengikut anak. Kalau anak perempuan tu memang basic tak ada langsung ataupun markah dia matematik. Contoh matematik tambahan selalu dapat kosong. Matematik tambahan kan biasa anak-anak kita kalau lemah dia dapat kosong. Sebab dia salin balik soalan kan, dapat kosong. So bila dia selalu dapat kosong, tiba-tiba lulus, maka itulah kejayaan besar bagi dia. Kejayaan besar bagi ibu bapa tu. Bagi anak-anak dan keluarga dia. Tak apalah. Kalau itu benda tu jadi besar. Jadi kita macam mana kita nak buat? Kita nak buat 3P, 3 benda ni. Pecutan, pemulihan, pecutan dan juga pengukuhan. 3. Apa itu pemulihan? Ini yang kita kena tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan hantar anak pergi ke kelas tingkatan 5 yang ajar silibus tingkatan 5 sekarang. Kalau anak tu lemah, yang kedua kalau anak tu memang tak ada asas langsung, buang duit. Nanti saya cakap macam ni orang marah pula kan. Tak apalah, cakap je lah kan. Nak marah-marah lah. Sebab sepatutnya anak perempuan mesti kena hantar kepada kelas yang buat pemulihan. Kalau tak ada kelas tuition, tanya kelas ada tak kelas pemulihan. Kalau tak ada, kena cari cikgu personal untuk buat pemulihan tu. Okey, kena cari cikgu untuk buat kelas pemulihan tu, belajar balik pemulihan tu. Kalau kami di Mathscast kita ada buat kelas pemulihan. Kelas pemulihan ni dia akan cover ni bab tingkatan 1 hingga 3. Itu pulih. Itu kita panggil pulih. Pulih ni ialah bab apa? Kalau nak tahu bab dia tu, ni dia. Tu saya ada senaraikan dia. Tu contoh ada algebraic expression, linear equation, simultaneous equation, arc and sector, volume and surface area, statistik 1-2, polygon, indices, algebraic formula, transformation dan juga linear inequality. Ini tuan-tuan dan puan-puan, inilah asas kepada bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi dia kena pulih part ni dulu. Jangan belajar benda lain. Kalau dia lemah dan dia tak ada asas langsung, inilah part yang dia kena belajar dahulu. Jadi cari orang yang boleh ajar untuk part ni cepat-cepat. Secara pantas. Berapa masa cikgu nak kena habiskan semua bab ni cikgu? 6 bulan ke? Oh boy, takkan 6 bulan. Exam pun dah dekat 6 bulan. Daripada sini nak pergi exam 6 bulan lagi. Takkanlah 6 bulan. Habis tu cikgu? 2 minggu. Oh, laju sangat. Paling kurang 2 bulan. Kalau tanya saya tanda 2 bulan. Tingkatan 1 hingga 3 ni 2 bulan. Kalau di Mathscast kita buat analisis, analisis kita dah buat dah. Week 1 dia 2 bulan ni dia lebih kurang 8 minggu. 2 bulan tu merujuk kepada 8 minggu ataupun 8 kali lah. Salah satu kali biasanya kalau kita belajar matematik dalam 2 jam 2 jam secara intensif 2 jam, maknanya 8 lebih kurang 16 jam. Dia perlukan 16 jam untuk habiskan tingkatan 1 hingga 3 ni. 16 jam. Okey?
16 jam kalau program yang Maxcase buat, kami biasa buat, kami buat 2 bulan. Kena selesaikan dalam kata 1-3 ni dalam masa 2 bulan. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Okey. Okey, dia ada 12 bab kan? Dia ada 12 bab. So dia dalam masa 8 minggu sepatutnya dah habis. Okey. Tapi 1 minggu ada yang 1 bab, ada 1 minggu yang kita cover 2 bab terus. Kalau yang macam mudah sangat, kita cover 2 bab terus. Ada macam tu. Jadi kena ada pengalaman lah. Cikgu yang nak ajar tu dia kena ada pengalaman. Part ni. Okey. Kalau di Maxcase saya sendiri yang bahagian pemulihan ni saya suka-suka. Ini saya sendiri yang ajar. Jadi sebab tu saya tahu dia kena buat paling kurang tuan-tuan dan perempuan, anak perempuan kena buat paling kurang adalah selama 2 bulan ataupun 8 minggu, kalau seminggu sekali. Untuk pemulihan kita buat seminggu sekali. Seminggu sekali. Cukup. Paling kurang lah, paling minimum. Seminggu sekali buat 2 jam. Pemulihan, bab yang untuk kita pulih. Lepas tu, okey. Yang kedua ialah kita lepas pemulihan kita kena buat pengukuhan. Pengukuhan tu pecutan. Pecutan tu ialah bab tingkatan 4. Kalau nak tahu, kalau di Maxcase, pecutan tu ialah merujuk yang tingkatan 4. Kita kena pecut. Yang pertama kita buat pemulihan yang tingkatan 1-3. Lepas tu kita kena buat pecutan. Sebab kita tak boleh belajar lambat-lambat. Sebab budak nak ambil SPM. Anak nak ambil SPM kan. Kemudian dia juga nak kena belajar bab tingkatan 5 kan. Jadi lagi lambat kita cover bab tingkatan 1-3 dan tingkatan 4 ni, lagi lambat dia nak akan faham bab tingkatan 5. Sebab bab tingkatan 5 ni perlukan knowledge, perlukan asas daripada bab tingkatan 1-3 dan juga bab tingkatan 4 tadi tu. Dia perlukan. Macam saya cakap tadi, kalau tingkatan 5 ada satu tajuk nama dia variation. Contoh cuba tengok dekat bab tingkatan 5 tu kan ada nombor 5 tu ada variation kan. So yang variation tu dia perlukan asas bagi tajuk tingkatan 1-3 iaitu linear equation dan juga algebraic formula. Jadi kalau kita lambat untuk kuasai yang tingkatan 1-3 ni, yang tingkatan 5 ni variation ni dia masuk, kalau dia pergi belajar, pergi tuition pun dia macam dia pergi ngang-ngang saja. Dia ikut je lah, cikgu kata A, dia pun buat A, step 1. Ikut je lah. Lepas tu, bila bagi soalan yang kedua, soalan pertama dah faham, cikgu bagi soalan yang kedua pusing sikit, dia dah blur dah. Dia blur balik sebab asas dia tak cukup. Dia cuma hafal je macam mana step tu jadi macam tu untuk soalan pertama. Bila masuk soalan kedua dia dah blur dah. Cikgu kena tunjuk lagi sebab asas tak ada. That's why kena cepat-cepat pulihkan untuk tingkatan 1-3. Kemudian kita kena buat belajar secara pecutan untuk tingkatan 4. Untuk pecutan, kalau nak tiru cara program yang saya buat, di Maxcase kami buat, boleh tiru, kita buat 2 bulan juga. 2 bulan juga untuk pulihkan tingkatan 4 ni secara pecutan. Sebab kita kena buat pecutan sebab nak ambil SPM. Kita fokus anak ni nak ambil SPM. Ni semua cerita pasal anak tingkatan 5 yang nak ambil SPM. Jadi dia kena belajar bab tingkatan 4 ni secara pecutan. Okey. Yang ni jangan cari cikgu kalau nak cari tutor, kalau nak cari home tuition ke apa, jangan cari tutor yang baru, yang tak ada pengalaman. Kena cari cikgu yang berpengalaman. Yang nampak dalam bentuk big picture keseluruhan bab. Yang ada program. Okey, yang bukan datang bagi soalan, okey, jawab, tengok buku, jawab yang tu, jawab buku tu. Dia tidak ada program. Bila dia tak ada program, kita khuatiri dia akan terbabas. Masa tu akan jadi terbabas. Jadi alasan kata anak lemah. Jadi kita tak boleh lah macam tu. Jadi cara yang betul ialah cari orang yang boleh create program. Okey, kalau nak tiru cara saya buat, kita rangka program untuk tingkatan 4 ni, kita namakan program tu ialah pecutan. Okey, nama program kita panggil pecutan. So pecutan ni dia cover semua sekali untuk sebelah bab tu dalam masa berapa? 2 bulan juga. Kita cover dalam masa 2 bulan je. Kita buat dalam masa 2 bulan. Okey, sama juga seminggu paling kurang 2 jam. Seminggu 2 jam. Maknanya kalau 2 bulan dia akan jadi 4 minggu, 4 minggu 8 minggu lah. Okey, 8 minggu sepatutnya dah cover. 8 minggu dah cover untuk semua sebelah bab ni. Mungkin 1 minggu 1 bab, ada 1 minggu yang lain kita cover 2 bab. Kalau macam tajuk tu senang sangat, kita cover 2 bab. Macam bab 4 tingkatan 4, matematik reasoning, senang, mudah sangat. Cover lah 2 bab. Dia combine lah dengan bab yang lain. Contoh combine dengan bab standard form ataupun combine dengan bab set. Bab standard form ni semudah. Cikgu yang bagus, dia akan susun ikut cara di silibus dia untuk bab pemulihan dan pecutan ni, dia susun ikut yang berkait, bukan ikut susunan bab, bukan ikut susunan bab tu.
Siapa yang kata kita perlu ajar anak ikut bab? Lepas bab 1 mesti bab 2, lepas bab 2 mesti bab 3. Siapa yang kata? Objektif akhir nak jawab SPM tu kan. Jadi buatlah apa cara pun janji budak tu boleh faham untuk menghadapi SPM. Jadi cara yang betul kalau saya tengok ialah kita kena cari bab yang berkait dengan dia. Contoh kalau bab 3 4, quadratic expression dan equation, quadratic equation. So, yang ni anak perlukan algebraic. Yang tingkatan 1 3 dia perlu knowledge algebraic expression. Faham tak? Jadi kita kena cari kita kena create ni. Saya tengah cerita ni, siapa yang baru masuk, saya tengah cerita macam mana cara nak bantu anak yang lemah sangat, yang kedua yang tidak ada basic. Okey, jadi kena create program sendiri. Satu program nama dia pemulihan, yang kedua ialah yang tingkatan 4 sekarang ni saya tengah cerita tentang tingkatan 4 ialah kena buat create program pecutan. Pecut untuk sebelah bab tu dalam masa 2 bulan mesti settle. Mesti settle. Okey. Dah habis dua sektor ni, kita pergi yang bab tingkatan 5, barulah yang ni saya panggil pengukuhan. Bab tingkatan 5 ni biasanya cikgu akan ajar, habis tingkatan 5, kemudian dia akan buat teknik menjawab. Teknik menjawab itulah dia akan selit-selit dengan revision. Tapi kalau anak memang tak ada asal langsung, teknik menjawab tu sebenarnya tak membantu dia. That's why kita kena buat cepat-cepat. Pemulihan dengan pengukuhan ni kena buat cepat-cepat sebelum cikgu ajar teknik menjawab masa tingkatan 5. Sebab teknik menjawab ni akan dibuat selepas habis silibus tingkatan 5. Biasanya macam tu. Okey, biasanya macam tu. Contohnya sekarang katalah bulan 6 sekarang. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Okey, bulan 11 start. Habis dah silibus bulan 10 dah habis dah. Bulan 11 start buat teknik menjawab. Nanti bulan 11, bulan 12. Kemudian bulan 1 katalah bulan 2 exam nanti. Jadi dia akan buat bulan 11, bulan 12 tu ialah masa untuk teknik menjawab. Teknik menjawab. Tingkatan 5. Ini penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik, kalau tuan-tuan nak hantar anak cari pusat tuition, nak bantu anak untuk skor, kita kena buat pemulihan, pecutan dan juga pengukuhan. Jadi cari pusat tuition yang cover 3 benda ni. Kalau macam tadi saya kata tadi untuk pemulihan kita kena buat 2 bulan kan. Lepas tu untuk tingkatan 1 3, kemudian tingkatan 4 kita buat lagi 2 bulan. Kemudian tingkatan 5 sampai habis exam lah. Okey, yang 2 bulan yang pemulihan dengan 2 bulan pengukuhan, adakah kita kena belajar tingkatan 1 3 2 bulan dulu. Okey, pemulihan 2 bulan. Contoh sekarang bulan 6, bulan 7, kemudian bulan 8 baru kita start tingkatan 4 pula. Kita buat pecutan pula, silibus tingkatan 4. Adakah macam tu? 6, 7, 8, 9 pula. Lepas habis yang 2 bulan yang pemulihan, kita sambung dengan 2 bulan pecutan tu. Adakah macam tu? Tu soalan saya. Adakah kita kena buat macam tu? Jawapan saya tidak. Jawapan saya tak. Tak semestinya macam tu. Tak semestinya macam tu. Kalau nak buat macam tu pun boleh. Nak buat macam tu pun boleh. That's why boleh. Kalau macam kami di Maxcast, saya buat macam mana? Kami jalan serentak. Tiga-tiga tu jalan serentak. Tapi hari yang berbeza lah, jangan hari yang sama. Hari yang berbeza. Contoh, kelas pemulihan untuk pelajar tingkatan 5, kelas pemulihan untuk tingkatan 5 punya, tingkatan 1 3 tu kita bagi kelas pemulihan. Kelas pemulihan itu katalah kita buat hari Selasa. Yang tingkatan 4 kita buat hari Rabu. Kita buat macam tu. Kemudian yang tingkatan 5 tu kita buat selepas pada tu. Kita buat hari Sabtu. Selepas 2 hari tu kita buat hari Sabtu. Jadi dia dah belajar pemulihan masa tingkatan 3, tingkatan 1, dia dah buat pemulihan hari Selasa. Kemudian dia buat pecutan pada hari Rabu, bab silibus tingkatan 4 punya. Okey. Kemudian dia terus masuk yang bab tingkatan 5 punya pada hari Sabtu. Dan kami susun dia berkait. 3 tu dia berkait. Barulah dia pergi dengan cepat, barulah dia pergi laju full. Ini kita sebut program. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kita sebut program. Bukan cara zaman dulu-dulu lagi dah. Masuk kelas tuition tingkatan 5, dah habis bab, okey buat revision balik. Lepas tu berserah pada nasib. Sampai bila? Sampai bila nak buat macam tu? Ubah. Kita boleh buat create program. Okey. Jadi siapa yang join yang tak apalah, siapa yang join program Maxcast tak apa, senang saya susun. Kami susun, saya dengan tim Maxcast susun. Tapi yang siapa yang tak join tak ada masalah. Tapi tuan-tuan buatlah sendiri. Dah join pusat tuition lain tu, tengok, tanya dia orang, discuss. Kalau dia orang tak ada program macam tu, tanya, boleh tak buat program untuk anak saya? Boleh pun.
kau buat macam tu? Kan? Okey. Boleh tak share dulu? Saya nak baca dekat komen tuan-tuan dan puan-puan. Tolong komen. Tolong komen. Ini saya baca Ada soalan tak nak tanya? Cikgu Puan Yunita kata cikgu anak saya dari sekolah rendah hingga tingkatan setiap tahun ambil tuition mat, tapi mat dia kena diajar slow. Kalau cikgu ajar cepat dia tak faham. Okey, maknanya daripada sekolah rendah sampai tingkatan kena ajar slow. Okey, memanglah ada setengah anak dia boleh belajar dengan faham, dia faham dengan cepat. Ada anak dia lambat faham, dia lambat faham. Saya ada buat video live King Pagi semalam tentang macam mana cara kita nak bantu anak, kita nak gandakan anak 10 kali ganda lebih fokus dan lebih cepat faham. Dan dia tak lupa, dia boleh kekal lama. Puan kena tengok video yang saya buat live semalam. Saya ada cerita detail part tu. Okey. Kita boleh bantu anak-anak yang ini slow ketika dalam kelas ni, kita boleh improve dia 10 kali ganda. Kena tengok video yang semalam saya buat. Itu yang kami buat yang berjaya bantu. Apa yang saya cerita ni ialah based on experience, bukan melalui pembacaan. Ini adalah based on experience. Saya kenalikan kelas. Saya kenalikan kelas sendiri, sama ada kelas online, kelas offline, saya buat seminar. Jadi daripada semua benda tu, jadi saya dapat banyak perkara, sebanyak input. Input daripada pelajar, input daripada parent, input daripada guru. Jadi daripada situ saya buat rumus dia macam tu. Okey, share lagi. Ada tak nak tanya? Okey, Puan Zarina Ghazali tanya, cara kita nak tahu topik mana yang anak lemah? So, pertama sekali, kalau dari segi topik, kita kena buat, kita panggil diagnostik. Contoh diagnostik yang mana yang kita boleh buat? Bagi soalan percubaan negeri, bagi soalan peperiksaan sebenar, bagi buat contoh kata satu, bagi buat secara keseluruhan, lepas tu tengok yang mana bab yang bahagian yang dia salah. Daripada bab yang salah tu lah kita boleh tahu dia ni salah dalam silibus yang tingkatan 1-3 ke, silibus tingkatan 4 ke, silibus tingkatan 5. Tapi ini kena ada orang yang mahir lah, cikgu yang mahir lah. Kalau kita itu satu. Tapi kalau macam parent, kalau tak tahu anak ni lemah dari segi topik mana, kita juga boleh buat satu kesimpulan mudah dengan cara kita tengok markah dia. Ini yang biasa kita buat lah. Kita tengok markah dia. Kalau markah dia, contohlah kata satu ada 40 soalan, pelajar grade A biasanya dia akan skor 32 dan ke atas. Itu grade A. Pelajar grade C dengan B dia akan skor antara 20 hingga 30. Pelajar grade E dan ke bawah yang selalu gagal, dia akan skor bawah daripada 20 sebab dia hentam. Dia hentam pun, kalau hentam macam mana pun biasanya dia tak akan pergi sampai 20. Dia akan main belas-belas. Kalau dia hentam tu hentam terbaik dia lah. Ada setengah pelajar kata, cikgu kita kena hentam A je semua, B je semua, C je semua. Dia tak akan pergi cecah sampai 20. Kalau dia menghentam macam tu. Ini maksudnya grade E biasanya 20 ke bawah. Jadi kita boleh tahu anak kita level mana. Ni apa ni? Cikgu ada buat program personal ke di Maxcast? Saya tak buat. Cikgu lain buatlah, di Maxcast ada. Kalau saya cadangkan perempuan lebih baik masuk program. Kalau di Maxcast kita ada satu program khas untuk SPM. Nama dia SPM King. Nanti saya akan share lah, akan datang saya share. Okey, nama program tu ialah SPM King. Boleh PM lah, nanti saya bagi nombor admin kita untuk explain. SPM King tu dia pecah macam mana saya sebut tu. Itu yang program yang saya share tadi tu sebenarnya adalah salah satu program SPM King yang kami buat, yang saya kendalikan di Maxcast. Jadi perempuan boleh copy cara saya buat ni, buatlah sendiri. Okey, nama program yang saya buat tu nama dia SPM King. Yang mana SPM King pecah kepada 3. Pemulihan, pecutan dan pengukuhan. Pemulihan tu kalau anak tu lemah sangat ataupun dia tak ada asal langsung, saya akan wajibkan dia masuk kelas pemulihan. Itu saya ajar. Saya sendiri yang ajar. Macam mana cara nak kita nak step by step lah macam mana nak buat benda tu. Ni apa benda soalan ni Cikgu, anak dah tak sekolah, anak dah kerja, but this year nak ambil SZM, macam mana nak join program? Kalau guna buku saja boleh ke? Okey, ini samalah. Kalau macam anak puan ni dah kerja, dah lama tinggal, okey, samalah. Dia lemah sangat, pelajar tahfiz yang bekerja ataupun dia dah bekerja macam anak puan ni,
ataupun lemah sangat. So ini semua ni mesti kena melalui pemulihan punya program. Buku mana ada buku pemulihan? Ada ke buku yang buat buku pemulihan? Tak ada, buku pemulihan tak ada. Sebab kalau yang lemah sangat, cadangan saya mesti kena ada mentor, mesti kena ada guru yang boleh guide dia. Dia tidak buku tanpa guru tak boleh juga. Kalau buku ada, kemudian ada orang guide boleh. Dia boleh pergi juga. Sebab buku yang pasaran dia ikut silibus, ikut bab. Kalau ambil buku SPM punya, dia bagi bab 3, 4 dan kata 5. Dia assume kita kata 1, 3, kita dah faham. Masalah dia, anak yang lama tinggal SPM ni mana nak ingat, mana nak ingat. So dia kena join program pemulihan, kena cari kelas pemulihan. Okay. So macam mana nak join Maxcare sebab anak saya tinggal di asrama tahfiz. Okay. Kalau yang ni, kalau macam kami di Maxcare, kita program kita ada sekarang ni memang PKP kan, offline kan. So kita buat online. Okay. Kelas online kita ni dia ada hari-hari dia lah. Dia ada hari-hari dia. Dan siapa yang terlepas dia boleh tengok rakaman video. Jadi kalau anak duduk tahfiz boleh tengok rakaman video balik. Rakaman video yang kita buat live bersama pelajar. Jadi kadang-kadang kita boleh belajar melalui pertanyaan orang lain. Sebab kan semua anak yang nak tanya soalan. Pertama kali kalau anak tu lemah, dia malu nak tanya soalan. Jadi tapi dia boleh belajar melalui soalan yang kawan lain tanya. Kawan lain tanya. Rupanya benda yang dia nak tanya tu sama dengan kawan yang dia tanya. Jadi benda ni kita dah buat rakaman. Dia ada rakaman. Jadi kalau anak duduk asrama ke, anak terlepas live ke, sebenarnya tak ada masalah. Dia boleh tengok balik video yang lepas tu. Dan kita susun dia, kita ada modul. Kalau macam saya buat, kita ada modul, kita ada program. Kita buat modul juga. Jadi apa yang dia ajar tu dia ikut modul yang tu. So dia apa yang kita terang, okey dia buat pula. Lepas saya terang, dia buat. Lepas saya terang, dia buat. Kita buat macam tu. Kita buat dalam bentuk program. Memang kita fokus untuk yang lemah. Ini Tuan Bahrim untuk SPM King. Okey, nanti saya akan share. Untuk SPM King ni nanti saya akan share. Sebab kita akan buat pelancaran sebenarnya pada 13 hari bulan 7. Kita akan buat pelancaran pada 13 hari bulan 7. Nanti saya akan share. Sebab saya baru je habis untuk UPSR sebab ramai juga yang UPSR pun nak juga, yang sekolah rendah pun nak juga. Jadi yang saya dah settle untuk sekolah rendah punya. So sekarang ni saya akan banyak cerita tentang SPM sebab ini adalah peperiksaan besar kan untuk SPM. Nanti saya akan bagi link dia. Kita ada grup Telegram SPM King. Kita baru buat SPM King punya grup Telegram. Boleh duduk dalam grup waiting list dalam tu. Nanti saya akan share semua info dalam tu. Okay. Ni apa ni? Cikgu kalau anak form 4 tahun ni ada tak program pemulihan di Maxcare untuk budak-budak pionir KSM? Okey. Kalau yang silibus KSM ni, KSM dia tingkatan 4. Okey, dia anak tingkatan 4 kan? Dia anak tingkatan 4. Yang ni dia masuk kelas tingkatan 4. Sebab dia memang special. Dia orang ni special. Special batch yang pertama. Batch yang pertama. Jadi dia masuk, cadangan saya dia masuk yang kelas tingkatan 4. Belum ada lagi lah kelas pemulihan khas untuk yang tingkatan 4 yang silibus KSM ni sebab silibus KSM tu sendiri adalah silibus baru. Jadi kita nak kaitkan silibus baru dengan silibus yang lama tu yang apakah asas yang diperlukan untuk dikuasai silibus tingkatan 4 yang sekarang ni susah nak buat lagi, tak boleh buat lagi sebab kita pun tak tahu apa isu yang berlaku lagi sebab ada bab yang baru tu dia orang pun tak belajar lagi, baru nak belajar. Contohnya bab baru, contohnya teori dalam graf. Bab tu kan bab baru kan. Jadi kita nak kaitkan dengan bab yang dulu, tak ada lagi sebab tak tahu lagi. Jadi kita pun tak tahu adakah budak ni senang sangat ataupun susah. Kalau susah, barulah kita akan create apakah asas yang diperlukan untuk kuasai yang tajuk teori graf tu. Jadi untuk anak tingkatan 4 ni tak apa, masuk dulu kelas yang tingkatan 4. Kalau di Maxcare kita ada nama kelas tu ialah KTO, Kelas Tuition Online Premium, KTO Premium. Form 4 tingkatan 4. Okey. Nanti komen lah dekat bawah, nanti saya akan bagi link untuk WhatsApp, grup WhatsApp untuk admin, boleh tanya dekat admin part tu. Ni apa ni? Pemulihan KTO Premium ke? Kalau yang KTO Premium tu ialah tingkatan 4 lah. Tapi yang saya cakap ni, yang saya kata pemulihan, pengukuhan dan juga pecutan tadi tu, iaitu ialah SPM King. Ini program khas.
program khas. Dia bukan KTO. Kalau anak perempuan dah masuk kelas KTO Form 5, tak apa, masuk yang tu. Kita ada buat satu kelas, sebenarnya kita ada satu kelas lagi nama dia SPM King, yang mana ini fokus untuk yang anak yang sangat lemah, yang tak ada asas langsung. Program ni untuk bantu pemulihan dan juga pecutan. Pemulihan untuk bab tingkatan 1-3 dan juga pengukuhan untuk tingkatan 4. Okey. Ada tak soalan nak tanya? Macam mana nak buat? Jadi siapa yang tak join pun tak apa, buatlah sendiri, buat sendiri di rumah. Cari guru, rangka sendiri program. Hari Selasa buat pemulihan, cari cikgu untuk ajar anak buat pemulihan, ataupun kalau boleh ajar sendiri, ajarlah sendiri. Pemulihan bab tingkatan 1 hingga 3. Hari Selasa buat pula pecutan untuk bab tingkatan 4. Okey, hari Selasa. Hari Sabtu buat untuk tingkatan 5 yang terkini punya silibus tingkatan 5 punya. Dan jangan ambil masa lama untuk habiskan. Tingkatan 1-3 untuk pemulihan tu ambil masa 2 bulan je saya kata, 2 bulan. Okey, 2 bulan. Tingkatan 4 pun ambil masa 2 bulan. Tingkatan 5 sampai exam. Macam tu cara kita buat. Okey. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk live kita pada pagi ni, yang mana kita cover, saya kongsikan 3 benda. Kita kongsikan 3 benda, iaitu pemulihan, pecutan dan pengukuhan untuk kita bantu anak kuasai matematik SPM. Lepas ni jangan buang duit lagi dah. Buat sendiri. Kalau boleh buat sendiri. Okey, yang nak tahu tentang SPM King, yang program yang saya buat tu, saya akan share dari masa ke semasa. Saya ada share dalam grup Telegram khas. Ini kena join grup Telegram khas SPM King. Ini untuk anak tingkatan 5 saja, ya. Anak tingkatan lain tak payah masuk. Kalau ni parent yang ada anak tingkatan yang dah jenam semua tak payah masuk dalam grup tu. Kita nak grup tu khas untuk yang SPM King saja. Okey, setakat itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Mudah-mudahan dapat manfaat. Mudah-mudahan dapat tuan-tuan semua dapat manfaat. Tolong boleh tak tolong share video ni paling kurang satu. Setiap orang satu supaya semua ibu bapa dapat manfaat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.